Kita bersyukur di pagi hari ini, di hari Tuhan yang kudus, kita bisa datang beribadah ke rumahnya. 我们要感谢主，因为今天早上我们可以来到主的殿中来敬拜主。 Perkataan pembukaan seperti ini sudah sangat sering kita dengar ketika kita ingin mendengarkan khotbah. 我们这样的开始是每次我们要听福音的时候，我们所有听见的。 Dan mungkin bagi sebagian kita ketika mendengar perkataan demikian sudah tidak ada perasaan apa-apa lagi. 可能对很多人听见这样的问候，已经没有产生在我心里面产生有什么感动的事。 Kita mungkin merasa bahwa setiap minggu saya memang bisa datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. 因为我们觉得说，我们每个礼拜我们都会来到主面前来敬拜主。 Setiap minggu saya memang harus datang ke gereja untuk beribadah. 每个礼拜我们都要来到主面前来敬拜主。 Nah, yang saya maksudkan adalah ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, hati kita sungguh-sungguh bersyukur bisa datang ke rumahnya. 传道意思是说，他希望说我们每一个人每次来到主的面前的时候，我们是用真心的要来敬拜我们的神。 Jangan sampai ibadah itu menjadi seperti rutinitas yang sama sekali tidak ada maknanya lagi kepada kita. 他不希望说我们的敬拜只是一个每次我们所要做的事情而已，已经没有意义了。 Minggu demi minggu kita datang ke rumah Tuhan tanpa memaknai, tanpa mensyukuri kenapa saya harus datang ke rumah Tuhan. 一个礼拜过一个礼拜，我们来到主的面前，我们都不懂怎么样来，已经没有一个心来感恩、来感谢了。 Kalau ibadah kepada Tuhan menjadi sebuah rutinitas tanpa makna, maka ada waktunya kita tidak akan datang ke gereja. 如果我们敬拜已经没有意义了时候到了，我们就不会又来敬拜我们主了。 Akan ada hal-hal lain yang bisa menghalangi kita untuk datang ke rumah Tuhan. 因为等下又很多的别的事情会拦阻我们来到主的面前来敬拜主。 Tapi ibadah harus kita jadikan sebagai gaya hidup kita sebagai orang Kristen. 可是敬拜又变成我们基督徒的所做的事情的。 Bukan hanya dengan pengertian bahwa saya harus beribadah, tapi saya suka beribadah. 不是因为说我们应当来敬拜，可是我喜欢来敬拜。 Ibadah harus menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari hidup saya. 敬拜就变成一个已经不可在我们生活上偏离的事情。 Kalau saya tidak beribadah, ada sesuatu yang kurang dalam hidup saya. 如果我没有来敬拜，变成说我生活上已经缺了一样的事情。 Dan tidak perlu ada orang yang memaksa saya, mengingatkan saya untuk datang ke rumah Tuhan. 不需要别人来提醒我说我应当来敬拜我。 Saya akan datang ke rumah Tuhan dengan sukacita. 我要来到主的圣殿，跟欢喜的心来敬拜主。 Di persekutuan remaja ada anak-anak remaja yang saya lihat suka sekali dengan budaya Korea. 在青少年班，传道看见有很多那些青少年，他们很喜欢那些韩流。 Lebih tepatnya suka dengan K-pop atau musik pop Korea. 他们喜欢那些韩国流行音乐。 Dan kesukaannya ini bisa terlihat dari cara dia berpakaian. 他这喜好我们可以看出，从他每天所穿的衣服， Gaya sehari-hari, bahkan dia bisa menghafal beberapa kata-kata dalam bahasa Korea. 看他所讲的话，有些都可以背那些韩国语。 Mengapa bisa begitu? 为什么会这样呢？ Karena dia sudah menjadikan budaya Korea sebagai gaya hidupnya. 因为他已经把这个韩国文化变成他每天的习惯了。 Dia suka dengan budaya Korea dan dia akan lakukan dengan senang hati. 因为他喜欢这是韩国的文化，所以他每天都要把它做出来。 Demikian halnya juga dengan ibadah kita kepada Tuhan. 也是我们要敬拜主的心，也是这样的，一样的。 Setiap minggu kita datang ke rumah Tuhan dengan hati yang bersyukur. 每个礼拜天我们来敬拜主，用我们的感谢的心来敬拜主。 Nah, mengapa saya harus menyinggung ibadah di awal khotbah ini? 为什么传道会讲到关于敬拜在现在讲到敬拜呢？ Karena ibadah, kedekatan kita dengan Tuhan menentukan apakah kita mau bersinar bagi Tuhan atau tidak. 因为敬拜就是说，等于说我们跟主的亲近，我们要不要为我们的主来发光？ Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Maukah kamu bersinar? 今天的主题是说，你要发光吗？
Ini kalau diselidiki adalah sebuah pertanyaan retorika. 如果我们再把它研究、再看深一点，这个就是一个反问句来的。 Pertanyaan retorika adalah sebuah gaya bahasa yang dibuat dalam bentuk pertanyaan yang tidak mengharapkan jawaban sebenarnya. 反问句就是说，我有很多问题，我们所提出的问题都不需要有答案的， Karena jawabannya sudah jelas, saya mau bersinar bagi Tuhan. 因为它的答案已经肯定的，我们要为主发光。 Nah, sebagai seorang Kristen, pertanyaan ini apabila ditanyakan kepada kita, jawabannya juga jelas bahwa orang Kristen pasti harus bersinar. 成为一个基督徒呀，如果这个问题来问到我们，我们都会知道说，每一个新基督徒都要为主来发光。 Bukan hanya kita mau bersinar bagi Tuhan, tapi kita sendiri sungguh-sungguh ingin dan pasti wajib harus bersinar bagi Tuhan. 不单单我们要发光，可是我们身为基督徒，我们这个是我们本分要来发光的。 Nah, bersinar di sini adalah menjadi saksi bagi Tuhan. 在这边发光意思是说，我们为主来做见证， Menjadi teladan bagi banyak orang. 变成别人的标杆， Bersinar di tengah-tengah kegelapan dunia ini. 在我们这个黑暗中的世界来发光， Di tengah dunia yang tidak mengenal Tuhan. 在这个不认识神的世界来发光 Di， tengah dunia yang menolak Tuhan. 在这个拒绝主耶稣的世界来发光， Kita sebagai orang percaya harus bersinar. 成为一个相信神的人，我们要发光。 Nah, ayat yang kita bacakan tadi di dalam Daniel pasal 12 ayat ketiga, 在我们刚才所读的经文《但以理书》12章第3节， ini adalah merupakan gambaran dari orang-orang yang percaya Tuhan pada hari kebangkitan nanti, bagaimana mereka akan dikatakan di sini bercahaya seperti cahaya cakrawala dan juga seperti bintang-bintang. 这个讲说，当我们这些基督徒末日的时候，我们就像这个智慧人必发光，如同天上的光一样。 Pada akhir zaman nanti akan terjadi kebangkitan. 在末日的时候就有复生， Baik mereka yang percaya kepada Tuhan maupun mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. 那些相信神的还是不相信神的， Mereka yang tidak percaya kepada Tuhan akan mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. 如果那些不相信神的，他们就会Sementara mereka yang percaya kepada Tuhan akan mendapat hidup yang kekal. 那些相信神的，他们又得到永生。 Jadi baik mereka yang percaya atau yang tidak percaya, pada akhirnya nanti akan mengalami kebangkitan. 那些相信的还是不相信的，当末日的时候，他们就会复活。 Di dalam ayat yang kedua Daniel mengatakan, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. 但你第1章讲说，那些相信神的，他们就要复活，要发光。 Masing-masing akan dibangkitkan, tapi bagian yang mereka dapatkan berbeda. 每个人都要复活，可是他们所得的是不一样的事。 Dan kemudian Daniel melanjutkan di ayat ketiga, seperti yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. 第3节，但你讲说，智慧人必发光，如同天上的光， Seperti bintang-bintang. 很像那些星星。 Nah, ini adalah gaya bahasa figuratif. 这个是一个表达词。 Orang-orang bijaksana di sini merujuk kepada orang-orang yang dengan bijak mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan. 这边讲的智慧人，就是说那些有智慧来选择、来相信神的人。 Orang-orang yang telah menerima berita Injil dan percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. 那些智慧人，他们有智慧来相信我们的神。 Nah, mereka yang percaya ini digambarkan sebagai orang-orang yang bijaksana. 这些相信的人，他们就被表达为成为一个有智慧的人。 Dan mereka akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. 他们就像穹苍这样有发光。 Cakrawala adalah langit. 穹苍就是天上。
Di siang hari kalau kita melihat matahari ketika sudah terbit, langit akan menjadi terang. 如果在白天我们看见太阳升起的时候，我们天上就有发光。 Demikianlah orang-orang percaya ketika nanti dibangkitkan mereka akan bercahaya seperti cakrawala. 呀，就像那些相信的人，如果他们被复活的时候，他们就会像穹苍这样发光。 Ini berbicara tentang kemuliaan yang akan diberikan kepada mereka yang percaya. 这个是讲到说，当他们被复活的时候，就被赐予有那个荣耀的光。 Tuhan akan memuliakan semua orang-orang yang percaya kepadanya. 啊，上帝就会赐那些相信他的人有荣耀的光。 Dan kita akan mendapat bagian kita di dalam kerajaan yang kekal di sorga nanti bersama-sama dengan Tuhan. 我们也要会得到在天上永恒的活着的这个份。 Seperti bintang-bintang yang bercahaya di malam hari, demikianlah juga kita nanti akan dimuliakan oleh Tuhan. 就如同在天上的星星。 Nah, dalam ayat ini Daniel dengan pimpinan Roh Kudus menuliskan bahwa orang-orang bijaksana bercahaya seperti cahaya cakrawala dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. 但以理这边有圣灵的指导，就讲到说，智慧人必发光，如同天上的光；那使多人归依的，必发光如星。 Sebagai orang-orang bijaksana, orang-orang yang telah percaya, kita sudah seharusnya bercahaya menuntun banyak orang kepada kebenaran. 成为一个有智慧的人，我们也应当发光来引导别人。 Sudah sepantasnya kita bersinar bagi Tuhan kepada orang-orang yang masih belum mengenal Tuhan. 我们也应当为我们的神来发光，发光对那些还没有相信神的人， Sehingga sinar kita dapat menuntun orang datang kepada Tuhan. 使得我们的光可以带领更多人来向我们的神。 Kesaksian hidup kita yang benar akan dilihat oleh orang banyak sehingga mereka mengetahui bahwa ada Tuhan yang hidup dan yang benar. 呀，我们的美好的见证会引导那些不相信的人来相信我们的神。 Nah, tugas untuk bersinar menerangi orang-orang pada kebenaran adalah tugas kita orang-orang Kristen. 呀，为那些不相信的人来发光，来照亮他们的，就是我们身为基督徒应当所要做的事情。 Mengapa kita harus bersinar? 为什么我们要发光呢？ Nah, kalau kita baca di dalam Matius pasal 5 ayat ke-14 bagian yang pertama, Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid dan kepada kita juga, kamu adalah terang dunia. 因为在马太福音5章14节里面讲说，你就是世界的光。 Semasa Tuhan Yesus berada di bumi ini melayani, dia mengatakan bahwa selama aku ada di dunia ini, akulah terang dunia. 当主耶稣在这世界上在侍奉的时候，他讲说，他就是这世界上的光。 Dan ketika Tuhan Yesus telah terangkat ke sorga, tugas untuk menjadi terang dunia itu diemban oleh para murid kita sendiri. 当主耶稣升天以后，又成为这个世界的光，就是变成我们所要做的工作。 Dan firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita adalah anak-anak terang. 呀，福音圣经也告诉我们说，我们也是光的儿女。 Dan sebagai anak-anak terang, tentu kita harus bersinar. 成为一个神的儿女，我们光，我们也应该要发亮。 Tidak ada terang di dunia ini yang tidak bersinar. 没有，这世界上没有光不会发亮的。 Karena ketika kita mengatakan terang, dia pasti memancarkan cahaya atau sinar. 如果我们讲到光，它一定会发亮的。 Nah, dalam satu perumpamaan, Tuhan Yesus mengatakan, ketika seseorang menyalakan pelita, apakah dia akan menaruhnya di dalam gantang? 主耶稣有讲一个比喻说，如果一个点到灯，它会放在刚刚说的 Gantang, Pak. 呀，他会把它盖住吗？ Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutup pelita itu. 没有人点灯，他就把它盖住了。 Karena sesungguhnya fungsi dari pelita itu adalah untuk menerangi ruangan. 因为电灯它的使用就是要把它光发亮出来，照亮。 Dulu semasa SD, di tempat kami masih sering mengalami pemadaman listrik. 当传道小时候，常常他们住的地方会停电。
Dan biasanya orang tua saya akan menyalakan lampu yang dipompa. 呀，他父亲就会点一个用风的那个灯， Setelah itu kira-kira lampunya ditaruh di mana? 把灯点燃的时候，大概他会放在哪里呢？ Bapak saya memakukan paku di atas lalu menggantungkan lampu itu. 他的父亲就会打一个钉，把它挂在高处。 Karena lampu itu dinyalakan untuk menyinari ruangan. 因为那个灯被点着，就是为了照亮他的屋子。 Demikian juga kita sebagai orang Kristen dipanggil dari kegelapan menjadi anak-anak terang. 就像我们基督徒，我们从黑暗里招出来，又变成光的儿女。 Lantas apakah kita harus bersembunyi dan tidak lagi memancarkan sinar kita? 我们是不是应当把它藏起来，就不发光了呢？ Setelah kita menjadi percaya, apakah kita tidak punya tanggung jawab sebagai orang percaya? 当我们相信的时候，我们是不是已经没有一个责任说我们要去发光呢？ Apakah kita setelah menjadi anak-anak terang tidak bisa memancarkan cahaya? 是不是说我们成为光的儿女，我们就不应该去发光吗？ Kalau kita mengakui diri kita sebagai anak-anak terang, maka kita harus bersinar. 如果我们承认我们是光的儿女，我们就要去发光。 Kita harus bersinar karena dunia ini gelap. 我们要发光，因为这世界是黑暗的。 Orang-orang dunia lebih suka kepada kegelapan daripada terang. 因为这世界人他们更喜欢黑暗。Dengan natur manusia yang berdosa, manusia tidak akan mau datang kepada terang itu. 我们人的本性呀，他们就比较喜欢黑暗的。 Karena ketika orang-orang berdosa datang kepada terang, maka perbuatan gelap mereka akan terlihat. 因为那些犯罪人，如果他们来到光里面，他们的所做的坏事，他们就被发现了。 Dan mereka yang suka hidup di dalam dosa tidak akan mau datang kepada terang itu. 那些喜欢活在罪里面的，他们就不喜欢来到光这边。 Dan kita yang sudah menjadi anak-anak terang, sudah menerima berita Injil, maka tugas kita adalah menerangi mereka supaya mereka keluar daripada kegelapan itu. 我们已经成为光的儿女，我们已经接受主的福音，我们就应当要到那边去，把光照亮给他们。 Nah, bagaimana cara kita bisa bersinar bagi dunia ini? 我们要怎么样办，把我们光照亮给这个世界上呢？ Nah, pertama-tama yang hal paling mendasar bagaimana kita bersinar adalah kita harus pastikan kita ini adalah anak-anak terang. 最主要的，首先我最主要的事情，我们先要肯定说，我们已经是光的儿女了。 Di dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus mengatakan kepada orang-orang percaya di sana bahwa mereka harus mengenakan perlengkapan senjata terang, yakni Tuhan Yesus sendiri. 在保罗在写书信给罗马人的时候，他讲说，你们要真正确认说，你已经穿上了主耶稣基督。 Dalam Roma 13:14 dikatakan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. 在罗马书13章40节讲说，你要穿上主耶稣基督，成为你的光的武器。 Ini artinya bahwa kita harus mengambil bagian atau punya bagian dalam Tuhan Yesus. 这边讲说，我们要拿上准备好我们所要做的事情。 Hanya di dalam Tuhan Yesuslah kita bisa bersinar. 只有在主耶稣基督里面，我们才可以发光。 Kalau kita tidak mengenal Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka sampai kapanpun kita tidak akan bisa bersinar. 因为如果我们没有在主里面，我们就不会发光。 Jadi kita harus pastikan dulu terlebih dahulu, apakah saya adalah anak-anak terang. 所以我们要肯定，也认识完自己，我们是不是光的儿女？ Ada satu perkataan Bapak Ibu yang selalu saya ingat. 有一句话，传道人一直会想到的。 Tidak semua orang Kristen, tidak semua orang yang ke gereja adalah orang Kristen. 不是每一个来到教会的人是基督徒， Tetapi orang Kristen pasti ke gereja. 可是基督徒一定会来到教堂。 Ini adalah satu fakta yang harus kita pahami. 这个是有一个事实，我们要明白的。 Kita mungkin bisa duduk di kursi gereja bertahun-tahun,
tapi kita mungkin tidak mengenal siapa juru selamat yang sesungguhnya. 可能我们会在教堂里已经坐在教堂里很多年了，可是我们都不认识我们的主。 Dan kita juga bisa menyelidiki diri kita sendiri, hidup kita sendiri. Selama ini saya jadi Kristen tapi terasa hambar sekali. 我们也检查我们自己本身，对啊，我们已经成为基督徒这么多年了，可是我们心还很淡着， Tidak ada pernah niat di dalam hati untuk bersinar bagi orang lain. 从来在我心里就没有一个心想为别人来发光， Tidak pernah terfikir untuk menjaga kesaksian di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. 从来我们没有想到说，在这个世界上我们要做一个美好的见证。 Mengapa? 为什么呢？ Karena kita masih hidup dalam kegelapan. 因为我们还活在黑暗中。 Jadi kita harus pastikan apakah saya sungguh-sungguh adalah anak-anak terang. 所以我们要检查，我们肯定我们自己是不是已经是光的儿女， Sudahkah saya mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang saya? 是不是我已经穿上主耶稣基督成为我们的装备呢？ Setelah itu barulah kita bisa bersinar bagi Tuhan. 之后我们才可以为我们主耶稣来发光。 Kita yang sudah diselamatkan, yang sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan, sudah menjadi anak terang, akan hidup sebagai anak-anak terang. 我们已经接受主耶稣，我们就要活着，真正的成为神的儿子来发光。 Di dalam Roma 13 ayat 13 Paulus mengatakan, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. 在罗马书13章13节那边讲到说，我们要活着很像白天，不要再放荡，不要再酒醉，也不要再淫荡，不要再有欲望，不要活在冲突当中，我们也不要有嫉妒的心。 Dengan kata lain, kita hidup dengan kesaksian yang baik di hadapan banyak orang. 就是说，我们要做一个美好的见证，在众人当中， Hidup dengan sopan seperti pada siang hari. 就活得很好，很像在白天。 Pada umumnya orang-orang melakukan kejahatan pada malam hari. 多数的人他们做不好的事情是在黑暗的时候， Karena di malam hari perbuatan jahat mereka kemungkinan untuk ketahuan itu lebih kecil. 因为在晚上他们所做的坏事被发现比较少的概率。 Kemungkinan orang-orang melihat perbuatan jahat mereka di malam hari itu sangat kecil. 他们所做的坏事在晚上被别人看见的概率比较小。 Dan orang-orang yang hidup seperti itu adalah orang-orang yang hidup di dalam dosa. 那些活在这样的当中的人，就是他们已经是活在罪恶当中的人。 Dan kita sebaliknya orang-orang yang sudah mengenal terang harus hidup dengan sopan seperti pada siang hari. 就是如果我们像我们已经相信的人，我们就又活在在白昼当中的人。 Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. 我们不要在那些酒醉的活在酒醉当中。 Hidup dalam hawa nafsu. 我们不要在淫荡，活在淫荡。 Mengikuti segala hal yang saya inginkan, saya mau. 活在我们所希望的欲望当中。 Ketika ada pencobaan tidak pernah terfikir apakah ini berdosa atau tidak. 当有试探来的时候，我们没有想过说这件事情是犯罪还是不是。 Tidak pernah peduli apakah Tuhan marah tidak dengan saya jika saya hidup di dalam dosa seperti ini. 我们没有想到说，我们活在罪当中，神会有发怒吗？ Apa yang saya mau, saya lakukan. 我想的我就去做。 Itu adalah gambaran orang-orang yang hidup di malam hari. 这些就是那些活在晚上当中的人。 Hidup dalam percabulan dan hawa nafsu. 他们活在淫荡跟欲望当中。 Segala hal yang memuaskan hawa nafsu kita lakukan. 那些可以满足我们欲望的，我们都去做。 Kita sudah tidak ada bedanya dengan orang-orang di luar sana. 我们已经跟那些在外面的人没有分别了。 Dan orang-orang di luar pun tidak bisa melihat cahaya kita karena mereka melihat kita sama dengan mereka. 那些在外面的人也没有看见我们的光，因为他们看见我们是跟他们一样的。 Kita hidup dalam perselisihan dan iri hati. 我们活在那些妒忌当中， Tidak ada kasih kepada sesama. 我们心里没有对别人那些爱， Tidak ada rasa peduli dengan orang-orang di sekitar.
我们也不在我们关心我们在我们周边的人， Yang kita pedulikan hanya diri kita sendiri. 我们只在乎我们自己。 Paulus katakan, jangan hidup seperti orang yang hidup di malam hari. 保罗告诉我们说，我们不要活在那些很像在黑暗当中的人， Kita harus hidup seperti kita hidup di siang hari. 我们要活着像我们活在白昼当中的， Hidup dengan sopan, hidup dengan benar di hadapan Tuhan. 活着在很正确的活着在神的面前。 Bapak Ibu, apakah selama ini di luar sana kita hidup berkenan di hadapan Tuhan? 呀，弟兄姐妹，我们在神的面前，我们活着是像神一样的吗？ Beranikah kita mengatakan bahwa saya sudah bersinar bagi Tuhan? 我们敢吗？对，讲说我们已经为了神发光了。 Apakah sinar kita bisa dilihat oleh orang-orang di sekitar kita? 我们所发光会被别人看见吗？ Apakah ketika orang banyak melihat hidup kita, mereka tahu kita Kristen? 如果别人看见我们的时候，他们会觉得说我们是一个基督徒吗？ Atau mereka melihat kita sama dengan mereka? 还是他们看见我们就像他们自己一样的？ Kesaksian hidup harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. 我们的生活的见证，我们都要很好的把它看顾起来。 Waktu saya kuliah di FEBC, kami ada penginjilan, mahasiswa melakukan penginjilan setiap hari Rabu. 当传道在远东这些读书的时候，他们每个星期三都要去传福音， Kami akan pergi ke rumah susun di sana. 他们就会到主屋那边去。 Satu kali saya mengetuk satu pintu. 有一次，传道人敲一个门， Saya perkenalkan diri, saya seorang Kristen, saya ingin mengabarkan Injil kepada Bapak Ibu. 呀，他介绍说他是一个基督徒，他要讲上帝的福音。 Dan saya mendapatkan respon yang sangat amat tidak terduga. 他得到了一个很不寻常的反应。 Dia langsung tunjuk saya, ipar saya seorang Kristen dan dia selingkuh di kantor. 呀，他讲说我的亲戚他是一个基督徒，可是他在他的公司做淫荡的事情。 Anti sekali dengar nama Kristen. 他对一个基督徒他很反感。 Saya tak bisa berkata-kata. 呀，传道那时候就不会讲话了， Mungkin dia Kristen dan dia sudah melakukan dosa itu. 因为他是一个基督徒，他已经做了那个错的事情、犯罪的事情。 Tapi ibu itu saya lihat masih penyembah berhala. 可是传道看见那个女士，她还是一个敬拜偶像的神。 Dan kesaksian orang yang mengaku diri sebagai Kristen dan hidup di dalam dosa telah menghalangi dia untuk datang kepada Tuhan. 呀，那个基督徒的不好的见证已经拦阻他这个妇女来相信主耶稣了。 Dan kita harus berjaga-jaga dengan kesaksian hidup kita di luar sana. 所以我们要真正的照顾看顾我们称为一个基督徒的见证在外面。 Jangan sampai orang tidak mau dengar berita Injil hanya karena tingkah laku kita yang berdosa. 呀，不希望说别人不要听到福音，只是因为我们所做的事情。 Dan ini mempersulit kami juga ketika penginjilan, orang-orang yang melihat kesaksian orang Kristen yang buruk ini tidak mau dengarkan kami. 呀，这个会拦阻那些不相信神的人要来听神的福音。 Tidak heran banyak orang yang melempar berita Injil begitu saja dan tak mau dengar. 呀，不奇怪说有很多人把那些福音的单张盘丢掉，因为他们不想听到福音。 Jadi pertama-tama kesaksian kita harus kita jaga dengan baik. 所以，第一，我们成为一个见证，我们神的见证，我们要把我们自己的见证照顾好。 Lalu bagaimana caranya lagi kita bersinar bagi Tuhan? 因为我们要怎么样为我们神发光呢？ Kita bisa bersinar bagi Tuhan dengan cara memberitakan Injil. 我们可以为神发光，来用传福音的方式来做。 Nah, menarik dalam surat Paulus menggambarkan Injil sebagai terang. 在保罗的书信，他把传福音来讲述变成一个光来讲述。 Dia mengatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 4 bahwa orang-orang yang tidak percaya ini telah dibutakan oleh ilah zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil, terang kemuliaan Kristus. 他在哥林多后书4章4节那边讲说，那些不相信的人，他们的思想已经被这个世界上的人这神已蒙蔽了，他们已经没有看见到神的亮光。
Ketika kita memberitakan Injil, kita bersinar bagi Tuhan. 当我们传扬主的福音，就是我们为主来发光。 Mereka yang tinggal di dalam kegelapan hanya bisa ditarik dari kegelapan dengan berita Injil. 那些住在黑暗当中，他们只可以从黑暗里我们把他从黑暗里拉出来，用神的福音。 Karena berita Injil adalah terang cahaya Kristus yang menerangi semua kegelapan. 因为主的福音就是那些照亮那些黑暗的光。 Dan tanggung jawab untuk memberitakan Injil bukan hanya tanggung jawab para hamba Tuhan, tetapi semua orang percaya. 要去传福音这个责任、这个工作，不单单只是传道人的工作，可是每一个信徒的工作。 Tuhan Yesus katakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. 呀，主耶稣告诉我们说，我们要往普天下去传福音，把福音传给每一个人。 Dan perintah ini diberikan kepada semua orang percaya. 这个命令是传给每一个信徒的。 Apakah kita ada beban memberitakan Injil kepada orang? 我们的心里有一个负担，说我们要把福音传给每个人吗？ Pernahkah kita memberanikan diri untuk memberitakan Injil kepada seseorang? 我们有勇敢去把福音传给一个人吗？ Pernahkah kita mau bersinar bagi Tuhan dengan memberitakan Injil? 有没有过我们要为主发光，把福音传出去呢？ Sabtu depan 24 Agustus malam penginjilan akan dilakukan di gereja kita. 呀，下个礼拜六24号晚上有我们的那个布道会，对不起。 Undangan penginjilan, bahkan video untuk undangan penginjilan juga sudah dibagikan di grup gereja. 呀，我们的传福音单张跟他的短信已经发在我们的群里面了。 Sudahkah kita membagikannya? 我们已经把它发出去了吗？ Hanya tinggal kirim ke beberapa orang yang kita kenal. Adakah kita lakukan itu? 我们单单要发送给那些我们所认识的人，我们去做了吗？ Setiap tahun gereja kita mengadakan kebaktian malam penginjilan. 每年我们的教会都会有做这个布道会。 Pernahkah kita menganggap program gereja ini adalah program saya juga? 有没有我们把这件事情当做我们个人的事情呢？ Atau kita pikir ini tugas hamba Tuhan, biar mereka yang bekerja? 还是我们只当做这个工作只是传道人的事情，让他们去做吧？ Tugas penginjilan adalah tugas kita semua. 传福音这个重担，这是我们每一个人所要做的事情。 Kita harus berikan usaha untuk memberitakan Injil kepada orang banyak. 我们要用行动、有付出来做这件事情。 Nah, kalau kita mungkin ada yang tidak pandai bicara, kita bisa bagikan undangan ini. 可能我们当中，我们觉得说我们不很厉害的讲话，我们只要单单把这个消息发送出去而已。 Bahkan gereja menyediakan satu video juga untuk disebarkan kepada orang-orang agar mereka bisa menonton. 呀，教会也是做了一个短视频，所以我们可以发给人。 Di dalam video itu sudah ada penjelasan, kita tidak perlu bicara. 这个短视频里面已经介绍了，所以我们已经不用去再解释了。 Apakah kita sudah lakukan bagian kita? 我们已经做了我们所应当做的事情吗？ Di siang hari, kami para hamba Tuhan selalu berdoa untuk kebaktian malam penginjilan ini. 呀，在白天传道人一直为了这个布道会来祷告。 Dan dalam doa-doa kami selalu berdoa agar jemaat terbeban hatinya Ya, untuk memberitakan, untuk memberikan undangan ini kepada kenalan mereka. 在祷告当中，我们传道人每次都会祷告说，希望说我们的会众都会把这个短视频把它发出去，去邀请别人。 Dan secara berkala juga di grup gereja kita dikirim undangan tersebut. 呀，因为我们也时常定期的会在我们的教会的群里面发这个短视频，还是邀请。 Beberapa kali dikirim di grup gereja. 呀，已经发送了几次了。 Adakah sekali saja undangan itu kita bagikan kepada orang lain? 有没有一次就好？我们把这些邀请再转发给别人呢？ Ini adalah cara yang paling sederhana bagi kita untuk bersinar bagi Tuhan. 呀，这个是最简单的事情，我们会为神来发光所做的事情。 Kalau ini pun tak bisa dilakukan,
bagaimana kita bisa bersinar bagi Tuhan? 如果这样简单的事情我们都没有去做，我们怎么样为神来发光？ Apakah kita akan mau pergi keluar sana beritakan Injil, hanya kirim ini saja tidak bisa? 是否我们可以出去来传福音？如果单单这样发送件简单的事情，我们都没有去做， Adakah kita juga mengajak orang kenalan kita, keluarga kita untuk datang ke dalam ibadah penginjilan ini? 有没有我们去邀请我们的亲戚朋友、我们的所认识的人来参加这个布道会呢？ Apakah kita terbeban untuk bersinar bagi Tuhan? 我们有没有觉得说我们应当要去为神来发光呢？ Nah, Bapak Ibu, kita masih punya kurang lebih 6 hari lagi. 弟兄姐妹，我们还有大概有6天的时间。 Pergunakan waktu yang ada untuk mengundang orang sebanyak-banyaknya. 希望我们来用这件时间来邀请更多人来参加， Supaya banyak orang yang bisa disinari oleh berita Injil ini. 使得有更多人会让这个福音来照亮， Mereka bisa datang dan percaya kepada Tuhan. 使得他们可以来到神面前来相信神。 Dan terakhir, apa tujuan kita bersinar? 最后，我们发光意义是什么呢？ Segala hal yang kita kerjakan pasti ada tujuannya. 我们所做的事情都有我们所要的达到的目的。 Di awal sudah saya jelaskan bagaimana kita bersinar supaya dunia yang gelap ini bisa melihat terang. 刚才传道已经讲到说，我们要发光，因为要照亮黑暗的世界。 Tapi di samping itu kita juga bersinar supaya nama Tuhan dipermuliakan. 因为我们也是要发光，因为我们要荣耀主的名。 Di dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. 在马太福音5章12节讲说，你要这样的发光，在人前发光，就像他们看见你所做美好事情，就会荣耀主我们在天上的父。 Terang kita harus bercahaya di depan banyak orang. 我们的光要在人前来发亮， Sehingga ketika mereka melihat kesaksian hidup kita yang benar, mereka akan memuliakan Tuhan. 使得他们当看见我们的见证的时候，他们就会来荣耀我们的上帝。 Mereka akan melihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup dan yang benar, karena hidup kita benar. 他们会看见说，我们所敬拜的神就是真的神了。 Dan jika Tuhan berkehendak, mereka juga bisa datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. 如果神愿意，他们也可以来到神的面前来敬拜神。 Bapak Ibu sekalian, maukah kita bersinar bagi Tuhan? 亲爱的弟兄姐妹，我们要为我们的神来发光吗？ Mari kita jawab dengan jujur, dengan tulus di hadapan Tuhan. 希望说我们又诚心的来回答这个问题，在神的面前。 Dan mari kita lakukan bagian kita untuk bersinar bagi Tuhan. 希望我们来做我们所应该做的事情，在神的面前。 Mari kita bekerja bersama-sama untuk kebaktian malam penginjilan Sabtu 24 Agustus mendatang. 希望说我们大家都一起来为这个布道会来做工， Bawa mereka yang belum mengenal Tuhan untuk mendengarkan Injil. 带那些还没有相信神的人来听主的福音， Supaya ketika mereka percaya, nama Tuhan dipermuliakan. 使得当他们相信的时候，神的名会被举起。 Amin, kiranya Tuhan menolong kita sekalian. 阿们，愿神来帮助我们大家。 Mari kita berdoa. 我们一起来祷告。 Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami bersinar bagi-Mu. 在天上的父，我们感谢你，其实帮助我们，使得我们会为主来发光。 Ingatkanlah kami selalu sebagai anak-anak terang, kami harus selalu memancarkan cahaya kami di depan banyak orang. 求主来时时刻刻提醒我们，使得我们知道我们是神光的儿女，使得我们每次会在人的面前来做美好见证，来发光。 Bantu dan mampukanlah kami sekalian untuk bisa bersinar bagi Tuhan Yesus. 恳求来帮助我们大家，使得我们可以为我们的神来发光。 Kami juga memohon pertolongan-Mu, ya Tuhan, di malam kebaktian, penginjilan nanti kami bisa membawa orang-orang baru untuk mendengarkan berita Injil. 我们来恳求主来帮助我们，使得在布道会那晚，我们会带领那些不相信的人来听主的福音。 Berkati segala usaha kami untuk mengundang orang-orang ini datang ke rumah-Mu. 求主也深祝福我们所做的一切， Sehingga nanti ada orang-orang baru
yang bisa datang ke rumah Tuhan mendengarkan berita Injil kebenaran ini. 使得我们那些不相信的人可以来到主面前来听到主的话语。 Kami berdoa juga supaya kami bisa menjadi saksi-saksi yang baik dimanapun kami berada. 我们也祷告，恳求主来帮助我们，使得我们可以成为一个好的见证，在我们无论在我们在哪里， Sehingga kami bisa bersinar di tengah-tengah dunia yang gelap ini. 使得我们会在这个黑暗的世界里面发光。 Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. 我们这样祷告感谢，是奉主耶稣名， Amin. 阿门。